Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di rancangan Rampai Pagi dan tadi sudah bersama rakan penyampai daerah Belait. Kita ke daerah Tutong pula bersama Ernie Sofina. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Ernie, apa khabar pagi ni? Sihat ya? Alhamdulillah sihat walafiat. Cuaca juga pagi ini di daerah Tutong cukup cerah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keadaan cuaca yang baik, cerah ini akan berterusan lah ya di keempat-empat daerah untuk memudahkan lagi mereka akan beraktiviti di luar rumah. Baik, Ernie Sofina juga berkesempatan ya pada 23 September lepas untuk bersiaran secara langsung di Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Ya, sedikit mungkin perkongsian daripada Ernie Sofina, bagaimana perasaan ketika bertugas di sekolah tersebut? Ya, yang pasti memasuki ke sekolah menengah berkenaan memang terdetiklah ya menggamit kenangan semasa saya bersekolah di Sekolah Menengah Saidina Osman Tutong dulu dan rasanya terfikir terkenang kembali guru-guru yang pernah mengajar dan kalau ada di depan mata saya cikgu-cikgu di sana memang ingin meminta maaf lah mungkin ada kesalahan sebelum ini. Jadi itu dia kenangan-kenangan. Jadi kenangan manis Ernie sendiri sewaktu bersekolah dulu apa dia kalau boleh dikongsikan? Ya, sebenarnya banyak tetapi antaranya ialah kenangan semasa mengikuti klub silat ya. Di sana saya banyak hubungan bersama guru-guru memang semakin erat lah. Itu dia ya. Kenangan yang begitu tidak dilupakan. Saya semakin lupa ya. Seperti lupa apa sebenarnya isi saya dulu waktu sekolah menengah. Itu dia. Kalau saya nanti saya beritahu. Jadi sebelum itu kita teruskan ya Ernie ya dengan perkongsian maklumat serta info dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih kepada BIS kita yang terus menyaksikan lintas langsung dari daerah Tutong untuk pagi ini dan alhamdulillah beberapa kegiatan telah pun berjaya dilaksanakan ya. Antaranya pada subuh tadi bertempat di Masjid Ar-Rahim Kampung Bukit Panggal telah pun diadakan ya program belia sembahyang fardu subuh berjemaah di masjid bagi tahun 2020 yang dinamakan Wira Fajar ya. Dan antara pengisian dalam Wira Fajar pada subuh tadi ialah program Qiyamul Lail. Selain itu juga adanya tazkirah dan juga membaca surah Al-Kahfi ya. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya kegiatan yang melibatkan belia dalam program keagamaan seperti ini dapat melahirkan lebih banyak lagi belia yang mencintai dan juga mengikuti program-program yang diadakan di masjid-masjid. Baik, seterusnya Auda, kita akan kongsikan lagi beberapa maklumat dan sebelum itu kita terus saksikan dulu satu bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini. Di dalam Islam, kita disuruh untuk mengingati mati dan bersedia untuk menghadapinya kerana setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan tidak ada makhluk di muka bumi ini yang akan kekal buat selama-lamanya. Sesungguhnya, hukum mengingati mati adalah sunat muakkadah dan hikmah mengingatinya adalah supaya kesempatan hidup di dunia ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Antara cara untuk mendidik hati agar terus istiqamah mendekatkan diri pada ukhrawi ialah dengan mengikuti apa jua kegiatan keagamaan dan salah satu daripadanya ialah dengan melibatkan diri mempelajari ilmu pengurusan jenazah. Justru itu, sebagai seorang Islam adalah menjadi suatu tuntutan kepada kita untuk memahami konsep dan amali dalam menguruskan jenazah kerana ianya merupakan suatu tuntutan fardu kifayah terhadap setiap Muslim kepada Muslim yang lain. Oleh itu, telah pun diadakan satu bengkel pengurusan jenazah yang diadakan di Masjid Hasanat Bolkiah Pekan Tutong yang disertai oleh 30 orang peserta. Bengkel ini adalah inisiatif Miraf, merupakan salah satu projek memori BN Enterprise dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Hasanat Bolkiah Pekan Tutong dan turut dibantu oleh Ibadur Rahman Belia Masjid Hasanat Bolkiah Tutong. Menerusi bengkel yang diungkayahkan ini, dapatlah ia menjadi suatu platform untuk mendidik para peserta khususnya dalam memahami cara-cara menyempurnakan jenazah sama ada dari segi teori maupun praktikal dan secara tidak langsung membangun kepakaran serta mengasah kemahiran mereka
melalui bengkel ini serta menjalankan tanggungjawab mereka mengikut tuntutan agama. Tujuan kami adalah untuk mengesahkan lagi kemahiran di antara peserta-peserta yang hadir hari ini. Alhamdulillah, supaya diorang ini lebih kemahiran dan lebih berpengetahuan dalam pengurusan jenazah, insyaAllah. Alhamdulillah, peserta hari ini, program kami ini disambut ramai lah, Alhamdulillah. Kira-kira dalam 30 orang peserta. Selama ini membuat di bandar, tetapi kalau dikirakan kami akan membuat di bandar saja. So kami we want to kirakan membukakan peserta dari daerah Tutong juga. So, Projek Mirath ini indah melimitkan hanya untuk para peserta-peserta belia. However, we want to have peserta-peserta yang lanjut usia lah. Itu lagi kami macam nyorang, lagi kami encourage untuk peserta datang ke hadir untuk kami punya program ini. Dalam program ini, kami ada berkolaborasi dengan kami punya imam-imam, pengapai-pengapai. Bukan saja kami dari memory saja, tapi kami selidiki dulu dengan imam dan dengan pengapai apa bahan-bahan yang material yang akan kami sampaikan kepada peserta kami. Bukannya orang mengantang-mantang lah macam tu. Tapi ia tak kami identify dulu apa yang patut, yang andang di Brunei macam mana pengurusan jenazah itu. Kami semak dulu, kami selidiki apa yang ada bersama imam lah. So di antaranya macam perkara-perkara yang wajib yang disempurnakan kalau sekiranya ada macam saudara Islam yang meninggal dunia. So 4 perkara wajib itulah. Alhamdulillah, sebenarnya untuk sharing juga kan fardu kifayah ini kirakan wajib untuk saudara setiap umat Islam untuk mengetahui lebih dalam lah macam mana pengurusan jenazah ini. Andang diwajibkanlah ke atas umat Islam untuk belajar. Harapan saya untuk Projek Mirath ini agar belia-belia atau yang siapa sajalah umat Islam yang minat untuk orang contribute dorang punya macam kalau kita kan dalam pengurusan jenazahnya macam kita giat untuk orang kan membantu sebagai seorang orang Muslim. Jadi kami alu-alukan bis kita untuk orang macam mendaftar jadi kami punya belia atau peserta untuk kami punya program bengkel pengurusan jenazah kami. Yang saya dapat pelajari ialah perkara-perkara yang lebih detail dalam penyempurnaan jenazah daripada segi kelengkapannya dan cara-caranya. Barang-barangnya seperti kapur barus, apa bezanya macam bidara, kalau dulu menggunakan bidara, sekarang menggunakan sabun, dan kain-kain kafan yang digunakan, macam mana mengambil talinya, macam mana kita ni mengambil membuat pakaiannya dan sebagainya. Ini adalah penting kerana sebagai orang Islam kita ni tidak boleh mengharapkan hanya orang yang contohnya imam-imam sahaja, kerana mereka juga memerlukan tangan-tangan masyarakat Islam yang lain lah untuk menyempurnakan jenazah ni. Ketahuilah bahawa terdapatnya fadilat kepada orang yang menguruskan jenazah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang begitu hebat, seperti di dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa memandikan yakni mayat muslim dan merahsiakan keburukannya, maka Allah mengampuninya 40 kali. Dan sesiapa menggali yakni untuk kuburnya, maka baginya pahala bagaikan pahala memberikan tempat baginya hingga hari kiamat. Dan sesiapa mengafaninya, maka Allah akan memberikan pakaian baginya dari sutra murni syurga. Jelaslah menunjukkan bahawa mereka yang berbakti untuk menguruskan jenazah sungguh beruntung kerana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjaran yang besar. Dengan mengikuti bengkel ini juga menggalakkan para peserta yang terlibat supaya terus mempelajari dan menguasai cara-cara menggapai urusan jenazah dan seterusnya dapat menyampaikan hajat masyarakat awam khususnya penduduk kampung dan keluarga yang terdekat, selain sentiasa mempersiapkan diri dalam memberi khidmat terakhir kepada waris atau umat Islam sejurus kematian keluarga, di samping dapat menambahkan kefahaman dan panduan ke arah melahirkan masyarakat yang mendalami dan cintakan ilmu agama. Melaluinya juga
dapatlah menepis sentimen sesetengah masyarakat yang berfikiran bahawa penyempurnaan jenazah ini dipikul oleh imam-imam masjid atau para pengapai yang telah dilantik. Akan tetapi, sebenarnya ia adalah tanggungjawab yang dilakukan secara bersama.